Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? So, hari ini masih lagi bersama dengan Cikgu bab 9 Teknologi Angkasa Lepas. Tapi untuk hari ini Cikgu akan terangkan berkenaan dengan 9.2 Sistem Penentu Sejagat ataupun GPS. Okey, jom kita tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Pertama sekali, kita akan menjelaskan tentang sistem penentu sejagat, Global Positioning System ataupun GPS, dan mengaplikasikan sistem koordinat GPS untuk tujuan navigasi. Macam biasa, kalau anda kata ada bahagian-bahagian yang tak faham nanti, boleh tulis di ruangan komen, boleh type di ruangan komen, dan insyaAllah ada masa cikgu akan balas. Okay? InsyaAllah cikgu balas. Jangan risau, insyaAllah. Okay. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena tahu dulu apa sistem penentu sejagat ataupun GPS ni. Baik, sistem penentu sejagat ataupun GPS, Global Positioning System, merupakan satu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Jadi, maknanya GPS ni adalah satu sistem navigasi. Sistem navigasi ni sistem pandu arah lah. Yang sistem ni dia memberi maklumat tentang lokasi kita kat mana dan masa sekarang tu kepada penggunanya. Penggunanya siapa? Kita lah. Dalam semua keadaan cuaca. Tak kira lah ribut ke, kemarau ke, musim panas ke, musim sejuk ke, insyaAllah GPS ni berfungsi dengan baik. Tak terganggu pun. Okay? Jadi, baguslah GPS ni sebenarnya. Jadi pada awalnya, kita sejarah sikit pada awalnya terdapat 24 satelit GPS yang mengorbit bumi dalam tempoh 12 jam pada ketinggian 20,000 kilometer dari permukaan bumi. Oh, maknanya satelit GPS ni berada di orbit mana? Ha, orbit MEO MEO. Okey. Disebabkan 20,000 kilometer daripada permukaan bumi dalam tempoh 12 jam je. Maknanya setiap 12 jam dia akan mengorbit bumi. Jadi pada kelajuan berapa? Pada kelajuan 14,000 kilometer per jam. Namun untuk meningkatkan ketepatan, bilangannya telah bertambah daripada 24 jadi ditambah kepada 32 buah satelit. Okey. So maknanya ada 32 buah satelit ni. Satelit GPS saja yang mengorbit bumi dekat atas sekarang ni. Wow. Okey. Jadi terdapat 6 orbit satelit GPS yang mengorbit bumi. Setiap orbit mengandungi 4 atau lebih daripada 4 satelit. Boleh jadi 5, boleh jadi 6. Jadi orbit-orbit satelit ini ditetapkan dalam susunan tertentu agar sentiasa terdapat 4 satelit di atas satu lokasi tertentu yang dapat berhubung terus dengan penerima isyarat GPS di bawahnya. Jadi untuk seorang yang ada alat GPS, contohnya telefon pintar ataupun alat pengesan GPS, okey. Jadi dia memerlukan 4 buah satelit. Secara ringkas ni macam tu. Okey. Jadi GPS berfungsi dengan menggunakan teknik yang dikenali sebagai trilaterasi. Trilaterasi mengumpul isyarat daripada satelit untuk mengira lokasi, hal laju dan ketinggian, seterusnya menghasilkan maklumat lokasi. Satelit GPS yang mengorbit bumi memancarkan isyarat untuk diterima dan ditafsir oleh alat penerima GPS yang berada berdekatan dengan permukaan bumi. Alat GPS perlu menerima isyarat daripada sekurang-kurangnya 4 satelit GPS untuk mengira lokasi dengan lebih tepat. Jadi, secara detailnya dia ada satu sistem pengiraan yang kita panggil trilaterasi. Jadi trilaterasi ni dia kena tahu dulu maklumat lokasi, maklumat hal laju berapa, maklumat ketinggian untuk menghasilkan sesuatu lokasi yang kita berada sekarang ni lah. Jadi sistem ni dinamakan trilaterasi. Jadi macam biasa tadi ada 4 satelit diperlukan untuk diterima oleh alat GPS untuk mengetahui lokasi kita berada di mana. Okey, contoh. Pada satu hari cikgu jalan-jalan dekat Selangor, tapi cikgu tak tahu sekarang ni area kat mana ni. Cikgu tak tahu kat mana. Alamak, sesat lah kat mana ni. Tak tahu. Okey, jadi cikgu pun buka lah GPS. Okey, cikgu buka telefon cikgu, cikgu cari kat mana cikgu berada ni sekarang ni sebenarnya. Okey, sebenarnya apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Okey. So ada satu satelit, okey, dia akan mengesan cikgu berada lebih kurang 50
5 kilometer dari Kuala Selangor. Contoh, ni contoh. 55 kilometer radius dia daripada Kuala Selangor. Okey, itu satelit pertama, kesan cikgu. Okey, kemudian ada pula satelit kedua, dia akan kesan cikgu berada lebih kurang 25 kilometer daripada area Gombak. Okey, tadi lebih kurang 55 kilometer daripada Kuala Selangor, sekarang 25 kilometer dari Gombak. Agak-agaknya cikgu berada kat mana agak-agaknya ni? Okey, tak apa, kita tengok bantuan satelit ketiga. Satelit ketiga dia mengesan cikgu berada lebih kurang 15 kilometer daripada kawasan Shah Alam. Okey. Jadi ada satelit keempat, dia mengesan cikgu lebih kurang berada 10 kilometer daripada kawasan Kuala Lumpur. Jadi kalau kamu perasan, dia sebenarnya uh, bulatan-bulatan ini, empat bulatan ini dia akan bersilang pada satu titik persilangan. Jadi memang confirm sah cikgu berada di kawasan persilangan itu. Yang mana kat mana kawasan persilangan tu sebenarnya? Kawasan persilangan tu cikgu berada di Damansara Utama. Wah, sebenarnya cikgu berada kat Damansara Utama. Kan? Jadi senang je sistem ni sebenarnya. Okey. Jadi tiga satelit adalah memadai untuk memberikan lokasi pada permukaan bumi. Satelit keempat digunakan untuk menentusahkan data yang diperoleh dari tiga satelit yang lain dan membolehkan ketinggian satu lokasi ditentukan, sama ada cikgu ada kat atas bukit ke, dekat mana ke, kan? Jadi satelit yang keempat ni dia mengesahkan cikgu berada di mana. Okey. Apabila alat GPS bergerak, jarak lokasi dari setiap satelit turut berubah menyebabkan terhasilnya titik persilangan di lokasi yang baru. So kalau cikgu bergerak ke tempat lain, jadi dia akan kira lokasi cikgu tu berada di lain lah. Dia akan kira radius dia berapa, jarak berapa. Okay. Bila cikgu berubah. Tadi cikgu statik je. So bila cikgu berubah, dia punya kawasan tu pun akan jadi berubah. Data yang diperoleh daripada setiap satelit digabungkan untuk menentukan kelajuan dan jarak pergerakan alat GPS. Jadi melalui sistem trilaterasi tadi. Okey, senang je kan? Ini sistem senang je sebenarnya. So, beruntunglah kita ada sistem GPS. Tak payah susah-susah nak guna peta dan sebagainya kan. Nak buka peta leceh lah. So, guna je GPS. Okey. Jadi sebenarnya GPS terdiri daripada tiga segmen. Yang pertama segmen kawalan, yang kedua segmen angkasa, yang ketiga segmen pengguna. Apakah ketiga-tiga segmen ni? Okey, jom kita tengok. Pertama sekali adalah segmen kawalan. Jadi segmen kawalan ini dalam buku teks pun sama Okey, cikgu ambil daripada buku teks je. Jadi segmen kawalan ni sebenarnya terdiri daripada stesen kawalan utama. Dia ada stesen kawalan utama alternatif, ada antena arahan dan kawalan, ada stesen pengawasan. Jadi semua ni kita panggil segmen kawalan. Jadi apa yang berlaku? Pertama, isyarat yang diterima oleh stesen pengawasan dari satelit GPS dihantar ke stesen kawalan utama yang akan menjanakan mesej navigasi di bumi. Okey, mula-mula satelit GPS ni dia akan menghantar isyarat ataupun akan mengesan isyarat. Isyarat tu dikesan oleh stesen pengawasan. Isyarat pada siapa? Isyarat pada satelit akan dikesan oleh stesen pengawasan. Stesen pengawasan akan menghantar isyarat tersebut ke stesen kawalan utama. Jadi di stesen kawalan utama ni dia akan menghasilkan ataupun menjanakan mesej-mesej tertentu berkaitan dengan navigasi. Jadi mesej itu kemudian akan dihantar semula kepada satelit. Macam itulah ceritanya yang ringkas ya. Jadi apakah antara maklumat-maklumat yang dihantar tu ke satelit? Okey, antara maklumat yang dihantar termasuklah posisi satelit GPS tu berada kat mana, faktor pembetulan waktu pada jam satelit GPS, data atmosfera dan almanak. Okey, almanak ni apa? Okey, almanak ni adalah sebuah terbitan tahunan berbentuk informasi mengenai bidang-bidang tertentu dan selalunya disusun mengikut turutan takwim. Pelbagai statistik dan data dimasukkan ke dalam sebuah almanak seperti laporan cuaca, tarikh gerhana, perayaan dan sebagainya. Jadi dia merupakan satu bentuk terbitan, okey, boleh mengenai perkara-perkara yang berlaku setiap tahun lah. Okey, ada juga data-data
cuaca, data perayaan yang kita tengok kat kalender tu. Jadi itu yang dimasukkan ke dalam almanak. Okey. Seterusnya kita tengok pula kepada segmen angkasa. Baik, segmen angkasa, GPS terdiri daripada satu rangkaian satelit. Satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian orbit 20,000 km ataupun pada orbit MEO tadi. Orbit satelit GPS lazimnya dikenali sebagai orbit separuh segerak bumi ataupun semi-synchronous Earth orbit dengan tempoh orbit lebih kurang 12 jam. Maksudnya satelit GPS ni dia mengorbit bumi dalam masa 12 jam je. Maksudnya, satu hari dia mengorbit 2 kali bumi. Okey. Sekurang-kurangnya 4 buah satelit GPS dapat dilihat pada sudut 15 darjah atau lebih daripada paksi ufuk setiap masa dari semua lokasi di bumi. Okey. Antara maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS, okey, contohnya kita, okey, kita ada alat penerima GPS. Apa yang segmen angkasa hantar ke kita, termasuklah posisi satelit GPS tu berada di mana dan masa isyarat tu dihantar. Maknanya kedudukan satelit dan juga masa itu adalah amat penting untuk sistem GPS ini. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada segmen pengguna. Segmen pengguna, pengguna GPS merupakan sesiapa sahaja yang menggunakan alat penerima GPS seperti telefon pintar, jam pintar dan peralatan telemetrik. Aplikasi GPS dalam telefon pintar yang boleh dimuat turun untuk tujuan navigasi antaranya Google Maps, Waze, Apple Maps. So saya yakin memang memang ramai di antara kamu memang menggunakan aplikasi-aplikasi ni untuk mengetahui lokasi dan sebagainya. Kan memang famous kan. So bersyukurlah kita hidup pada zaman ni sebab sistem ini telah wujud dan memudahkan kita. So tak payahlah kita nak tengok buka maps kan, macam dulu orang dulu diguna kertas kan. Jadi kertas kadang-kadang basah habis, lepas tu hilang, tu besar tu kan. Sekarang ringkas je, sekejap je kita dah boleh tahu lokasi kita berada di mana. Okey. Koordinat GPS boleh ditulis dalam dua jenis format. Pertama sekali, format DMS, iaitu darjah, minit dan saat, dan DD, iaitu darjah desimal. Contoh, koordinat GPS Planetarium Negara Kuala Lumpur. Boleh ditulis dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah DMS. Kalau bentuk DMS, okey, ini bentuk dia. 3 darjah 08 minit 22.4 saat. N ni maksudnya north. Okey. Ini adalah maklumat tentang latitude. Dia macam tu. Dan maklumat tentang longitude adalah 101 darjah 41 minit 22.53 saat. So begitu detail ya. Itu dalam koordinat darjah, minit dan saat DMS. Dalam koordinat berformat DD, DD ataupun darjah desimal, dia adalah 3.13946 latitude dan pada longitude 101.689593 darjah. Itu adalah longitude dia. Apa semua ni? Tak apa, jangan risau. Cikgu akan terangkan kedua-dua format ni, format DMS dan format DD. Okey. Contoh, tapi sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, kita kena tahu dululah longitude tu apa, latitude apa dan macam mana terhasilnya perkara-perkara ini. Okey. Andai kata ini bahagian utara, bahagian selatan, bahagian timur dan bahagian barat. Ada satu garisan, okey, nama dia garisan khatulistiwa. Garisan khatulistiwa ni adalah garisan yang membahagikan bumi kepada hemisfera utara, maknanya kawasan utara lah, dan hemisfera selatan itu kawasan selatan. Okey, so bila sebut latitude, latitude ini adalah senang cerita garisan kita kata paksi X. Macam graf kan, ada paksi X dan paksi Y. So paksi X ni lah paksi yang mendatar ini, adalah kita panggil paksi X juga. Okey, adalah kita anggapkan bahawa ini adalah garisan khatulistiwa. Paksi X ya. Jadi paksi X ni boleh juga disebut sebagai latitude. Latitude. Jadi kalau belah utara, latitude dia bernilai positif. Belah selatan, latitude-nya bernilai negatif.
Okey, nanti kita akan tengok nilai-nilai ni um, digunakan dalam format darjah desimal, format DD. Ya, ada positif, ada nilai negatif. Nanti pening pula kan, kenapa ada positif, kenapa ada negatif? Sebenarnya dia berdasarkan hemisfera utara dan hemisfera selatan. Ini untuk latitude. Okey. So, kita pergi pula kepada longitude. Jadi ada satu garisan, yang mana garisan tengah-tengah, warna hijau ni. Garisan ini dia membahagikan bumi kepada timur dan barat. Jadi nama garisan ini adalah garisan meridian pangkal ataupun garisan meridian Greenwich. Okey, membahagikan kawasan bumi ni kepada timur dan barat. Jadi kalau kawasan sebelah timur, longitude dia adalah longitude positif. Kalau kawasan sebelah barat, longitude dia adalah longitude negatif. Macam kita buat graf, kan, paksi Y. So longitude ni kamu ingat paksi Y, latitude tadi paksi X. Latitude paksi X, longitude paksi Y. Okey, jadi kalau yang belah belakang adalah negatif, kalau belah depan adalah positif. Okey, tak apa. Kita tengok contoh. Okey, contoh cikgu ada satu lokasi. Oh, macam pernah biasa tengok kan bangunan ni. Okey, bangunan ni adalah bangunan KLCC. Okey, KLCC Malaysia. Jadi, KLCC terletak di kawasan sini. Jadi koordinatnya di mana? KLCC ni. Okey. Dalam koordinat DMS, darjah, minit dan saat. Jadi KLCC terletak di 3 darjah 9 minit 28 saat. N ni adalah north, utara. Itu adalah latitude dia. Jadi kita baca latitude dulu baru longitude. Ya, jadi dia berada pada 3 darjah utara. Utara maksudnya daripada garisan khatulistiwa ni dia berada 3 darjah ke atas, 3 darjah ke utara. Untuk lebih tepatnya 9 minit 28 saat. Itu latitude. Tapi dari segi longitude, timur ke barat longitude. Jadi dia berada di 101 darjah 42 minit 43 saat east, mana ke belah timur. So bila sebut timur ke barat, dia adalah longitude. Bila sebut utara ke selatan, dia adalah latitude. Jadi dia berada di kawasan situ. Kalau dalam DD, format DD darjah desimal 3.15774. Okey, latitude dia, longitude dia adalah 101.7111861. Itu longitude dia. Jadi kedua-duanya adalah positif sebab latitude pun positif, longitude pun latitude positif, longitude pun positif. Okey. Kita tengok lokasi yang seterusnya. Okey, lokasi seterusnya di kawasan bawah ni. Okey, contohnya di kawasan Sydney Opera House dekat Australia. Okey, format dia 3/3 darjah 51 minit 22 saat di kawasan S. S adalah kawasan selatan, south ya. Jadi kalau kamu tengok longitude dia pula 151 darjah 12 minit dan 55 saat ke timur, east. Jadi latitude selatan, bila latitude selatan di bahagian bawah, latitude dia adalah negatif. So that's why kamu tengok bila format DD dia bermula dengan negatif, negatif 33 sebab dia berada di bahagian selatan. Jadi latitude dia adalah negatif, longitude dia adalah positif. Okey, sebab dia berada di sebelah timur. Okey, kita tengok lokasi yang ketiga pula. Lokasi ketiga adalah lokasi White House, Washington, di mana latitude dia adalah 38 darjah 53 minit 52 saat di kawasan north, utara. Dan tu latitude dia, longitude dia adalah 77 darjah 2 minit 11 saat di kawasan west, kawasan belah barat. Jadi kalau kamu tengok, latitude dia adalah positif sebab dia berada di kawasan hemisfera utara, tetapi longitude dia adalah negatif sebab dia berada di kawasan sebelah barat. So kalau belah barat, longitude yang negatif. So that's why kamu tengok nilai dia adalah negatif. So White House yang famous tu, okay, berada di kawasan sini. Okay, next.
Seterusnya kita tengok Iguazu Falls, Argentina. Satu kawasan yang memang cantik air terjun dia. Tapi cuba tengok format DMS, latitude dan longitude. Latitude dia adalah 25 darjah, 41 minit, 43 saat di kawasan south, mana kawasan selatan, itu latitude dia. 54 darjah, 26 minit, 12 saat di kawasan west, mana kawasan belah barat. Longitude dia adalah belah barat. Jadi, kalau format DD, kedua-duanya bernilai negatif. Sebab latitude uh, Iguazu Falls ni berada di kawasan selatan. Jadi, nilai dia adalah negatif. Dan longitude dia berada di kawasan belah barat. Jadi belah barat longitude dia negatif. So that's why nilai kedua-duanya adalah latitude dan longitude dia adalah negatif. Jadi itu format darjah, minit dan saat dan format DD. Okey. Kegunaan GPS. Apa kegunaan GPS ni? Okey, pertama, GPS membantu dalam penghasilan peta. Dan yang kedua, GPS juga membantu untuk menentukan lokasi bencana ataupun kawasan kemalangan dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, untuk menjejaki pergerakan objek atau individu yang hilang. So, ada GPS tracker. So, letaklah kat kenderaan, pasang kat kenderaan. Kalau kenderaan tu hilang, kita boleh detect dia berada kat mana sekarang. Dan seterusnya, memudahkan pergerakan pandu arah dari satu tempat ke tempat lain. Of course, ini yang paling utama. Dan memberi maklumat berkaitan jarak pergerakan dan tempoh masa bagi satu aktiviti riadah ataupun sukan. Sekarang ada smartwatch dan sebagainya, so kita boleh tengok menggunakan smartwatch ya. Dan smartwatch juga ini juga menggunakan sistem aplikasi GPS. Okeylah guys, so nampaknya sampai sini saja video cikgu untuk kali ini. So hopefully kamu faham apa yang cikgu terangkan. Kalau tak faham, boleh ulang tonton video cikgu dan boleh komen dalam komen di bawah. Salam sayang pada cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.